Baik, kita bersua kembali. Sudah pastinya Zaliha dan para panelis yang kita perkenalkan. Kita terus saja perkenalkan panelis kita sebenarnya bersama dengan Prof. Dr. Kartini Abu Talib, Elias Khalid, Timbalan Pengarah Institut Kajian Edik Kita Universiti Bangsa Malaysia. Apa khabar, Prof? Kabar baik, Alhamdulillah. Kita bersua kembali. Kali terakhir saya bersua Prof pada PRU ke-15 malam keputusan. Hari ini juga hari keputusan itu. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Okey, dan juga bersama kita Dr. A. Aziz Azizam, Pensyarakat dan Komunikasi Liberal, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Universiti Teknologi Mara UiTM. Apa khabar, Doktor? Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Bukan mengundi untuk hari ini, tidak mengundi. Tidak mengundi untuk hari ini. Tapi apapun, kita menyeru kepada mereka yang akan mengundi, ramai-ramai turun mengundi. Mungkin boleh mulakan dengan Prof. Banyak sebenarnya, begitu banyak penekanan diberikan kepada pentingnya nilai setiap satu undi tersebut. Dan bagaimana lagi boleh ditekankan kepada semua yang boleh mengundi pada hari ini, Prof. Sama ada nak beratur pagi ataupun bagaimana aturannya sekalipun, mereka harus turun menjalankan tanggungjawab mereka. Betul. Sama lagi ya. Pada saya, kalau yang macam saya tak boleh nak mengundi sebab saya senarai nama saya berada dalam wilayah persekutuan parlimen jadi tak boleh nak turun mana-mana di Selangor. Bagi yang boleh mengundi, jalankan tanggungjawab anda. Ini adalah masa yang paling tepat, paling sesuai jika mahu meneruskan sistem demokrasi. Kerana kalau di barat itu telah ada ucapan bahawa demokrasi is facing decaying makna proses perebutan Mengapa berlakunya perebutan? Kerana adanya gejala-gejala yang pengundi enggan turun mengundi, mungkin tidak suka sama calon atau merasakan kalau tetap mengundi pun tak ada perubahan yang boleh dibawa. Jadi itu satu pandangan yang saya rasa tidak tepat. Kalau kita sayangkan sistem ini dan kita mahukan hak dan hak asasi ini terus dipelihara, maka jalankan tanggungjawab anda untuk terus mengundi. Di barat juga dia bila berlaku bila mengenali bahawa adanya proses perebutan demokrasi, mereka mula menjalankan kempen untuk menggalakkan orang muda, generasi pertengahan juga untuk turun mengundi. Kerana tanpa mengundi mereka agak sukar nanti untuk menentukan apa dasar dan hala tuju negara. Saya suka bila doktor menyentuh berkenaan tentang hak mengundi, kerana kita wajib dan harus bersyukur dalam pengamalan negara demokrasi, undi itu diberikan haknya kepada setiap warga negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus juga memanfaatkan wang dan juga peluang ini untuk memilih kepimpinan-kepimpinan pada tempoh 5 tahun dan tahun-tahun yang mendatang. Cuma Dr. Aziz, bila bercakap tentang fokus kepakaran bidang pengajaran dan pembelajaran Dr. Aziz sendiri lebih kepada bagaimana menganalisis statistik dalam pengamalan statistik dan juga pengaplikasian statistik dalam sebarang bentuk jangkaan ataupun falsafah. Dalam falsafah politik ini juga kita tidak terkecuali melihat beberapa institusi melakukan survey dan juga statistik mereka sendiri. Antaranya Ilham Center, Merdeka Center dan pelbagai lagi yang mungkin boleh menjadi rujukan tetapi tidak sepenuhnya reliable ataupun menjadi panduan untuk kita menentukan siapa yang akan menang ataupun tidak. Jadi pada asasnya, apa rasionalnya statistik ini untuk dijadikan suatu guidance, panduan awal sebagai pemula ataupun mukadimah bagi PRU ini? Baik, betul. Kita maklum bahawa apabila berlaku menghampiri PRN ataupun PRU, banyak center ataupun research center yang mengemukakan atau mengendalikan research berkaitan dengan prediction, umpamanya predictions. Tetapi falsafahnya macam you sebut, kita kena maklum bahawa setiap orang mempunyai equal chance to choose. Setiap orang, setiap individu memiliki peluang yang sama untuk memilih. Jadi parti-parti mana pun ada memiliki peluang yang sama untuk dipilih dan juga tidak dipilih. So the prejudgment itu saya rasa sekadar untuk kita memberi sedikit gambaran. Tetapi apapun akan ditentukan oleh pengundi pada hari ini. So everybody have an equal chance to choose mana-mana parti dan setiap parti pun ada equal chance to get selected ataupun tidak. So it's a 50-50. Kan? Itu lagi dari segi falsafahnya sebegitulah.
Prof, dari apa yang Dr. Aziz sebutkan tadi, kalau dilihatkan perjalanan selama beberapa minggu ini, ramai juga yang membuat telahan bila mana mungkin turnoutnya sebegini. Begitu banyak fokus berikan juga untuk mengagak ataupun menjangka bagaimana jumlah turnout pada hari ini. Mungkin Prof boleh berikan sedikit komen sebelum kita ke lokasi seterusnya. Saya nak ikut sikit apa yang Aziz mengatakan tadi. Sebenarnya apa yang berlaku di kotak undi tersebut, bagaimana inspirasi dan terfikir melihat calon. Kadang-kadang calon pergi tak ingat mana calon. Gambar mungkin jarang melihat. Kalau jarang melihat kepada kempen mungkin tak sedar dan tak peka. Tapi logo parti kenal. Itu yang paling penting. Logo parti kena kenal. Balik kepada soalan Zaliha tadi. Bagaimana andaian ramai yang membuat prediktif analisis bahawa kali ini mereka yang akan turun mengundi akan jauh lebih baik daripada PRU 15 juga pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Dan kita rasa kita boleh melihat indikator-indikator keliling dan kita dapati mungkin ketika PRN Melaka Johor dan juga PRU 15 masyarakat masih berada dalam keadaan transisi, masih lagi risau akan COVID-19 dan COVID-19 ini rupanya berubah-ubah sifat virus itu sendiri. Maka ada kesedaran dan kepekaan, keprihatinan untuk menjaga maksud kesihatan. Tapi kali ini kita boleh rasakan bahawa gelombangnya agak berbeza. Kalau yang awal dulu PRU 15 kita lihat ada kelesuan dalam kalangan orang muda untuk turun mengundi. Namun begitu tempoh masa yang kita lihat daripada PRU 15 kepada PRN negeri yang 6 negeri ini, seolah-olah ada kempen yang berterusan untuk menyedarkan orang muda untuk peka dan bersedia untuk turun menjalankan tanggungjawab. Prof, sebenarnya PRU 2015 ramai yang kata hangat. Panas iaitu lebih membara daripada atmosfera di luar sana. Tapi apapun kita nak berjeda seketika, kita berikan ruang kepada Ridwan. Silakan Ridwan, ada pelaporan katanya di lokasi. Betul.